Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to another video of Full Blast Plus for Form 4. In this video, we're going to look at Lesson 5, Writing a Personal Web Page. Page 13. Dalam video ini, kita akan lihat Full Blast Plus untuk tingkatan 4, pelajaran kelima, muka surat 13, penulisan. A Personal Web Page. Laman web peribadi. This lesson aims to provide pupils with a sample personal web page and to give pupils practice in writing their own personal web page. Tujuan pelajaran kali ini adalah untuk memberikan contoh laman web peribadi kepada murid dan juga memberi latihan kepada murid untuk menulis laman web peribadi mereka. There are 4 questions in this page, A, B, C, D. Terdapat 4 soalan dalam muka surat ni, A, B, C, D. Without further ado, let's look at A. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat A. A. Read the web page and answer the questions. Baca laman web tersebut dan jawab soalan-soalan berikut. Ahmad's web page. Laman web Ahmad. Hi there. My name's Ahmad and this is my web page. Hai semua, nama saya Ahmad dan ini adalah laman web saya. My mates and I. Saya dan sahabat saya. I've got loads of friends but my best mate is Arjun. Saya ada ramai kawan tetapi sahabat baik saya ialah Arjun. I find nothing more entertaining than hanging out with him. Saya rasa tidak ada yang lebih menghiburkan daripada meluangkan masa dengannya. We spend almost all our free time together. Kami meluangkan hampir semua masa luang kami bersama. And when we are not together, we are always chatting on the phone or online or even playing online games. Dan apabila kami tidak bersama, maksudnya tidak duduk bersemuka lah. Kami selalu bersembang melalui telefon ataupun atas talian ataupun bermain permainan atas talian. Arjun is very sporty and he's crazy about badminton. Arjun sangat menggemarkan ataupun sangat hebat dalam sukan dan dia sangat gilakan badminton. He plays in the school badminton team. Dia bermain untuk pasukan badminton sekolah. I'm not a big sports fan, but we do other things together. Saya tak minat sangat sukan, tetapi kami melakukan benda-benda lain bersama. Like watching music videos and learning the dance moves. Seperti menonton video muzik dan belajar gerakan tarian. Arjun is a great dancer. Arjun ialah seorang penari yang hebat. I can't say that I'm as good as he is, but I'm improving. Saya tak boleh kata yang saya sehebat dia, tetapi saya sedang bertambah baik. My interests. Minat saya. Apart from music, selain music, I love watching films and even going to see plays. Saya gemar menonton filem dan bahkan menonton pementasan. I'm thinking of becoming an actor. You see, saya bercadang untuk menjadi seorang pelakon. Kalau anda lihat ada perkataan you see digunakan dalam ayat ni, you see itu digunakan apabila anda harap orang yang kamu cakap tu dia faham apa yang kamu cuba cakap tu. At the moment, buat masa sekarang, I'm working part-time at a local pizza place because I want to earn money for acting classes. Saya sedang bekerja separuh masa di sebuah kedai pizza di sekitar tempat saya tinggal lah. Kerana saya mahu peroleh wang untuk kelas berlakon. Dia perlukan wang untuk menghadiri kelas lakonan lah. Another thing I'm fond of doing is drawing. Satu perkara lagi yang saya minat lakukan ialah melukis. Unlike my friends, I'm quite good at it and also creative.
Tidak seperti kawan-kawan saya agak mahir dalam melakukannya dan juga kreatif. Okay, let's look at the questions. Number 1, who created this web page? Siapakah yang menghasilkan laman web ini? Why did he create it? Mengapa dia menghasilkannya? What words does the writer use to link his ideas? Perkataan-perkataan apakah yang digunakan oleh penulis untuk menghubungkan idea-ideanya? Menghubungkan idea ni gunakan kata hubung lah. Kamu tengoklah kata hubung dalam bahasa Inggeris apa dia. Jadi kamu tahulah perkataan-perkataan apa yang dia gunakan dalam dia punya laman web ni untuk menghubungkan idea-ideanya. Okay, let's look at B. Look at the categories below. Lihat kategori-kategori di bawah. Choose a few and write ideas or notes about what you can include about yourself. Pilih beberapa kategori dan tulis idea-idea atau nota-nota tentang apa yang boleh anda masukkan tentang diri anda. Okay, kamu lihat kategori-kategori di bawah ni. Pilih beberapa sahaja. Kamu tak perlu buat semua, tapi kalau kamu boleh buat semua, lagi baguslah. Tapi kalau tak boleh, pilih saja beberapa yang kamu rasa kamu boleh tulis, yang kamu yakin boleh buat. Okay, the first one, my family, keluarga saya. Kemudian, my mates, kawan-kawan saya. My pet, haiwan peliharaan saya. My school, sekolah saya. My clothes, pakaian saya. My music, muzik saya. My interests, minat saya. My dislikes, perkara yang saya tak suka. Jadi pilihlah beberapa sahaja untuk kamu tulis. Kalau kamu tak boleh tulis pasal muzik, tak payahlah tulis pasal muzik. Ataupun kalau anda tidak memelihara haiwan peliharaan, tak perlulah tulis tentang my pet, sebab kalau dah tak bela binatang, tentulah tak ada apa nak tulis. Ataupun payahlah nak tulis tentang perkara tu. Jadi pilih yang mana anda yakin boleh buat. Okay, let's look at C. Discuss the categories on the left. Bincangkan kategori-kategori di sebelah kiri ni. Yang tadi itulah B tu. Answer the questions. Jawab soalan-soalan berikut. Which category do you think is the easiest to write about? Kategori manakah yang kamu rasa yang paling mudah untuk kamu tulis tentangnya? Which categories do you think would be best for a web page about you? Why? Kategori manakah yang kamu rasa paling baik untuk sebuah laman web tentang diri kamu? Mengapa? Jadi kamu rasa laman web tentang kamu ni sesuai ke letak maklumat tentang muzik kamu? Ataupun tentang benda yang kamu tak suka? Ikut kamulah, tak ada jawapan yang salah. Cuma kamu kena terangkanlah mengapa kamu kata kategori itu yang paling baik untuk dimasukkan dalam sebuah laman web tentang diri kamu. Can you think of any other categories that you would like to write about? Bolehkah anda fikirkan lagi apa-apa kategori yang kamu berminat untuk tulis? D. Write 2 to 3 paragraphs for your own personal web page. Tuliskan 2 hingga 3 perenggan untuk laman web anda. Okey, tadi di B kamu dah pilih kan kategori-kategori apa yang kamu nak tulis kan. Jadi untuk D ni, kamu ambil yang mana yang kamu dah buat di B tadi, kamu tulis balik jadi sebuah web page. Sama seperti contoh yang kat atas tu, Ahmad's web page. Lebih kurang macam tu. Okay, let's look at tips. Mari kita lihat tips. When you want to write information to include in your personal web page, apabila anda ingin menulis maklumat yang anda mahu masukkan dalam laman web peribadi anda, group the information in categories so that it is easier to understand. Kumpulkan maklumat-maklumat tersebut kepada kategori-kategori supaya mudah untuk difahami. Link your ideas. Hubungkan idea-idea anda. Use, gunakan, and to join similar ideas. Dan untuk menghubungkan idea yang serupa ataupun hampir sama. But
to join two opposite ideas. Tetapi untuk menghubungkan dua idea yang bertentangan ataupun berlawanan. So, to express result or consequence. Jadi, untuk menunjukkan hasil ataupun kesan. Because, to show reason. Kerana, untuk menunjukkan sebab. Or, to show alternative. Atau, untuk menunjukkan pilihan. Untuk contoh N tu kamu boleh tengok perenggan pertama. Ayat yang telah saya gariskan. Arjun is very sporty and he is crazy about badminton. Menghubungkan dua idea yang lebih kurang sama. Dia seorang yang sangat hebat dalam sukan dan dia sangat gilakan badminton. Untuk contoh but pula, tetapi lihat ayat, I am not a big sports fan, but we do other things together. Saya bukanlah seorang peminat sukan, tetapi kami buat perkara lain bersama. Mencantumkan dua idea yang berlawanan. Bagi contoh or pula, atau, lihat ayat yang saya telah gariskan, we are always chatting on the phone or online or even playing online games. Kami selalu bersembang melalui telefon atau di atas talian atau bahkan bermain permainan dalam talian bersama. Atau or digunakan untuk menunjukkan pilihan. So banyak pilihan lah yang dia boleh buat bersama rakan dia tu. Kalau tidak bersembang melalui telefon, bersembang melalui internet. Kalau tak, main video game bersama, video game online lah atas talian. Untuk because, kita lihat perenggan kedua, I'm working part-time at a local pizza place because I want to earn money for acting classes. Because, kerana untuk menunjukkan sebab. Jadi kenapa Ahmad bekerja di kedai pizza? Kerana mahu mendapatkan wang untuk pergi kelas lakonan. Dan kalau kamu lihat ayat yang terakhir tu, I'm quite good at it and also creative. Itu satu lagi contoh and dan. Untuk menunjukkan idea yang sama. Dia nak beritahu dia agak baik dalam lukisan dan juga kreatif. Untuk so, apa kata saya nak contoh sendirilah. Jadi di B anda diminta untuk pilih beberapa kategori lah yang anda rasa anda boleh tulis. Jadi untuk contoh ni, saya pilih pet lah, my pet. Haiwan peliharaan saya. Okey, mula sekali kita senaraikan idea-idea ataupun nota-nota atau sebarang maklumat lah yang berkenaan tajuk itu. Sekarang ni kita cakap pasal pet. Saya senaraikan lah yang berkenaan, maklumat yang berkenaan. Untuk so tadi, kita gunakan so untuk to express result or consequence. Kita gunakan so, jadi, untuk menunjukkan hasil ataupun kesan. Kesan daripada sesuatu lah. Maksudnya, disebabkan oleh sesuatu punca, maka kesannya, suatu benda tu berlaku kerana punca itu. Contohnya, bola itu ditendang, jadi bola itu bergolek di atas padang. Itu contoh. Jadi dengan menggunakan maklumat yang saya beri untuk kategori my pet ni, ini antara contoh ayat yang saya boleh buat lah dengan menggunakan so. Jadi dalam setiap kotak tu ada dua ayat lah. Setiap ayat tu mempunyai maksud yang lebih kurang sama lah. Saya hanya nak tunjuk variasi ayat yang boleh kita buat lah dengan maklumat yang kita ada. Variasi itu maksudnya bentuk ayat tu lain tapi maksud dia sama saja. Jadi kamu nanti menulis, cubalah variasikan penulisan kamu. Jangan ikut saja contoh, cuba buat variasi pada ayat. Jadi bagaimana pula nak tulis laman web peribadi ni? Jadi kepada yang baru nak menulis ni, kita boleh ambil layout contoh ni lah. Kita modify sikit saja, kita ubah suai sikit saja. Tukar nama nak kepada nama kita.
Kemudian gantikan perenggan-perenggan tu dengan kategori-kategori yang kita nak tulis. Macam dia tulis pasal rakan dia dan juga minat dia. Jadi kalau kita nak tulis tentang kategori lain, kita gantikanlah. Contohnya kalau kita nak tulis pasal my pet ke, nak tulis pasal my family ke, kita gantikanlah. Yang ni untuk yang mereka ada masalah nak tulis lah. Mereka boleh guna contoh layout ni. Kepada yang dah boleh menulis tanpa ikut layout ni, kamu tulis terus lah. Tak perlu ikut contoh ni pun tak apa. Okey, sebagai contoh, saya nak buat my personal web page. Laman web peribadi saya. Jadi dengan menggunakan kemahiran Photoshop saya letaklah muka saya situ. Gambar tu je yang ada, gambar lain tak ada. Guna je lah gambar tu. Okay, yang ni contoh je lah. Kamu masa menulis nanti kamu tak letak gambar pun tak apalah. Jadi nama tu pun kena tukarlah nama saya. Kamu tulis nanti kamu tukarlah, buatlah nama sendiri. Ayat pendahuluan kat atas pun padamlah, buatlah ayat sendiri. Janganlah sekadar tukar nama saja. Ayat kamu ambil ayat yang sama, kamu tukar namanya. Tak bolehlah macam tu. Cubalah tulis ayat sendiri. Macam contoh yang saya bagi tu. Cuba tulis ayat sendiri. Dan saya dah cakap saya nak buat pasal pet kan. Saya gunakan maklumat yang saya dah beri. Saya nak tulis tentang pet. Tentang haiwan peliharaan saya. Jadi bila menulis tu, gunalah conjunction tu. Kata hubung. Link your ideas. Hubungkan idea anda. Macam yang kamu dah baca dalam tips tu kan. Jadi gunalah and, but, so, because, or. Jadi dalam ayat ni saya guna dua contoh lah. Because dengan so lah. Ini contoh, saya tulis pendek je lah. Kamu kalau boleh kamu tulis panjang lagi bagus lah. Okay, tambahkan lagi maklumat yang boleh kamu tulis. Sebab tu kamu kena pilih kategori yang kamu rasa kamu boleh tulis. Dah selesai tu, topik kedua pula. Untuk permulaan ni pilih dua je kategori yang anda rasa anda boleh tulis. Macam saya tu, saya letak contoh lah my interest. Tulislah pasal interest. Kamu pilihlah kategori yang kamu boleh tulis. Boleh nak? Buat senarai maklumat tentang topik berkenaan, tentang kategori berkenaan. Kemudian kamu buat ayat. Hubungkan idea-idea anda dengan menggunakan kata hubung. Seperti dalam tips tadi. Okay, that's all for today. I hope after watching this video, you can write your personal web page. Good luck and all the best. See you again in another video of Full Blast Plus for Form 4. Jadi setakat itu saja. Saya harap selepas menonton video ini, anda dapat tulis personal web page anda, laman web peribadi anda. Selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang akan datang dalam Full Blast Plus untuk tingkatan 4. Thank you. Terima kasih.